yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi Masjid Ar-Ridha, ahli jawatan kuasa, seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi kita diberi kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diuji dengan banjir, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita, yang menjadi kewajipan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah dan nikmat yang Allah taala kurniakan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita akan bincang berkenaan dengan ibadat puasa. Jadi ada pihak masjid minta hamba bincang berkenaan dengan ibadat puasa. Jadi baru ni kita ada buat perbincangan berkenaan dengan ibadat puasa di Masjid Teluk Pasu. Jadi secara kebetulan pihak masjid pun diminta kita buat samalah, buat benda yang sama di sini. Jadi apabila kita bincang berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan hukum hakam ibadat puasa, maka pada penghujung kuliah kali ini kita akan buka sedikit ataupun buka sekejap, bukan dalam 5 ke 10 minit, persoalan-persoalan yang berkait dengan apa yang kita bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ibadat puasa ni hak yang kita buat setiap tahun, hamba yakinlah orang hak yang biasa duduk dalam majlis ilmu tahu secara terperinci berkenaan dengan pelaksanaan ibadat puasa. Jadi perbincangan kita pada malam ni adalah lebih kepada kita perangat balik sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan berkenaan dengan pelaksanaan ibadat puasa itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat puasa pada bulan Ramadan ia adalah suatu kewajipan yang diwajibkan kepada orang yang cukup padanya syarat-syarat wajib yang kita akan bincang selepas daripada ini. Yang mana kewajipan puasa pada bulan Ramadan sabit dengan dalil daripada Quran, hadis dan ijma' ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana di sana ada keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan di sana ada perkara yang membezakan di antara hak dan batil. Barang siapa yang hadir, yang tidak bermusafir ketika masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah dalil daripada Al-Quran bahawasanya ibadat puasa Ramadan adalah diwajibkan kepada setiap mukallaf. Manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya terlalu banyak. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, diasaskan dan dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Antaranya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ulama telah berijma', telah sepakat mengatakan puasa pada bulan Ramadan adalah suatu perkara yang diwajibkan, yang disyariatkan kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada bulan Ramadan dia ada syarat wajib, ada syarat sah dan ada perkara yang membatalkan puasa. Sebelum daripada kita bincang syarat wajib puasa, sebelum daripada kita bincang syarat sah puasa dan sebelum kita bincang perkara yang membatalkan puasa, kita nak sebut dulu berkenaan dengan definisi puasa mengikut istilah ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Apa yang dimaksudkan dengan puasa sebagaimana yang disebut oleh ulama fiqh adalah kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Jadi kalau kita faham daripada definisi ini, maka kita dapat mengetahui bahawasanya rukun puasa adalah dua. Yang pertamanya adalah niat, yang keduanya adalah kita menahan diri dalam tempoh tertentu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita membincangkan berkenaan dengan niat sesuatu ibadat, tak kiralah ibadat benda pun, sebenarnya dalam perbincangan berkenaan dengan niat dia ada 7 perkara yang bersangkut paut dengan niat. Cuma dalam bab puasa Ramadan kita hanya nak bincang satu saja, iaitu berkenaan dengan masalah masa niat. Bilakah masa yang boleh kita berniat? Apa yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya masa niat adalah pada malam hari. Yang dimaksud pada malam hari adalah bermula daripada terbenam matahari hingga kepada keluar fajar. Apabila terbenam matahari hingga kepada keluar fajar, di mana saja kita berniat maka memadai. Ni kalau sekiranya puasa itu adalah puasa fardu. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh masih lagi ada waktu ataupun masih lagi boleh kita berniat pada siang hari dengan syarat sebelum daripada gelincir matahari. Jadi pendek kata, masa niat dibincang oleh ulama kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ada riwayat yang lain menyebut man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Sesiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu dalam hadis, maka kata ulama, bagi orang yang ingin berpuasa mesti kena berniat pada malam hari. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, dia bertanya kepada Aisyah, ada tak di rumah makanan? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tak ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku berpuasa. Jadi bermakna pada awal siang hari Rasul tidak ingin berpuasa. Sebab itulah Rasul balik ke rumah mencari makanan. Tetapi setelah daripada Aisyah menyebut bahawasanya, memberitahu kepada Rasul bahawasanya tidak ada makanan di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula melakukan niat puasa pada ketika itu. Maka kata ulama, untuk puasa sunat boleh berniat pada siang hari, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah daripada permulaan keluar fajar hingga kepada dia masa dia niat, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia tidak bersetubuh, dia tidak makan, dia tidak minum. Dan yang keduanya adalah sebelum daripada gelincir matahari. Tapi kalau lepas daripada gelincir matahari belum lagi dia berniat, maka tidak boleh dia nak berniat untuk melakukan puasa sunat kerana masa dia telah habis. Okey, itu masalah niat. Yang keduanya, rukun puasa yang keduanya adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Bermula daripada keluar fajar. Maksudnya, apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh, maka bermula dah kita saat itu kena jaga diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, termasuklah makan dan minum. Antara isu yang biasa dibincangkan oleh para asatidah adalah seorang yang sedang bersahur, tiba-tiba kedengaran azan. Adakah boleh dia menghabiskan makanan yang berada di dalam bekasnya
ataupun tidak boleh. Ini di antara benda yang dibincangkan oleh ilmuwan, oleh para alim ulama. Baik. Menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah apabila kita kedengaran azan yang menandakan masuknya waktu subuh dengan maksud azan yang menandakan keluarnya fajar, maka ketika itu tidak boleh lagi kita menghabiskan makanan yang ada dalam bekah kita. Bahkan makanan yang ada di dalam mulut kita mesti dikeluarkan. Okey, ini pandangan majoriti ulama, dan pandangan ini juga adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Manakala hadis yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Maksudnya, apabila seorang di kalangan kamu mendengar laungan azan sedangkan bekas masih lagi ada di pada tangannya, maka hendaklah dia menyempurnakan makanan itu. Maksudnya dia kena sudah. Maksudnya boleh dia sudah, tak ada masalah, biar orang bab. Baik, ada hadis. Cuma hadis ini ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini bermasalah. Hadis ini bukanlah hadis sahih mengikut pandangan sebahagian daripada ulama hadis. Kenapa kau bermasalah? Kita tidak mempunyai ruang untuk kita bincang. Cuma kabarnya ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ni sebenarnya bermasalah. Jadi apabila hadis ni hadis bermasalah, bukan hadis yang sahih, maka tidak boleh kita jadikan hadis ini sebagai sandaran. Apabila ia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, maka kita kena kembali kepada hukum asal, iaitu penghujung makan dan minum apabila keluar fajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Jadi kita kena kembali kepada asal, iaitu penghujung makan dan minum adalah apabila keluar fajar. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima, bukan hadis yang bermasalah. Jadi maksud hadis yang kita sebut tadi, apabila seorang di kalangan kamu mendengar laungan azan, maka hendaklah dia menghabiskan makanan yang berada pada tangan dia. Baik, ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Jadi maksudnya hadis tersebut, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Hadis ini ulama hadis berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Manakala sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Kita sebelum daripada ni kita biasa dengar dia perbezaan pandangan ulama fiqh di dalam meletakkan hukum bagi sesuatu di dalam meletakkan sesuatu hukum. Ada kala ulama mengatakan hak ni hukum dia sekian, ulama yang kedua mengatakan hukum dia sekian. Maksudnya berlaku khilaf di kalangan ulama dalam meletakkan hukum bagi sesuatu perkara. Tapi sebenarnya khilaf dalam meletakkan hukum bukan hanya bab fiqh sahaja, bahkan dalam bab hadis sekalipun juga berlaku khilaf di kalangan ulama. Kadang-kadang ada sebahagian daripada, bukan semua, ada sebahagian daripada hadis berbeza pandangan ulama. Ada ulama mengatakan hadis ini boleh diterima, ada pandangan mengatakan hadis ini tidak boleh diterima. Termasuklah hadis yang berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama adalah hadis yang kita bincang saat ini. Okey, atas pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya hadis ini bermasalah, maka hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Maka kita kena mengambil hukum yang asal, penghujung makan dan minum adalah apabila keluar fajar. Baik. Jadi apabila keluar fajar tidak boleh lagi kita makan dan minum. Namun mengikut pandangan yang kedua yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Maksudnya hadis ni masih lagi boleh diterima, boleh dijadikan sandaran hukum. Okey, bagaimanakah kita nak huraikan hadis ini? Maka kata majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang mana mengikut atas pandangan yang mengatakan hadis ini boleh diterima, maksud hadis ini adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Kerana di sana ada hadis yang sahih yang menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum."
sesungguhnya Bilal bin Rabah melaungkan azan pada malam hari, maka hendaklah kamu makan dan minum sehingga kamu mendengar laungan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah azan subuh 2 kali. Di zaman Rasulullah azan subuh 2 kali, yang mana 2 orang muadzin tukang azan yang melaungkan azan. Azan yang pertama dilaungkan oleh Bilal bin Rabah, azan yang kedua dilaungkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang mana Bilal bin Rabah melaungkan azan sebelum daripada masuk subuh, manakala Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan apabila masuknya waktu subuh. Jadi berpandukan kepada hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila Bilal bin Rabah melaungkan azan, mu boleh makan lagi, mu boleh minum lagi. Sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan, baru tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Maka untuk kita gabungkan hadis-hadis tersebut, maka dihuraikan hadis hak yang menyebut kalau mu dengar azan masih lagi boleh mu makan adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Maka di tempat kita tidak ada azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Azan yang kedua setelah daripada masuk subuh. Setelah daripada masuk subuh, maka tidak boleh lagi apabila kita dengar orang bang, kita nak menghabiskan makanan yang ada pada tangan kita. Tapi dengan syarat orang bang saat itu memang betul menandakan masuk waktu subuh. Kadang-kadang tu bila kan bang awal, jadi kadang-kadang silap tengok jam dah masuk waktunya bang dah. Kadang-kadang masuk waktu lama baru mari bang. Dah bahasa dia dah gitu kan. Manusia bahasa dia dah bukan mesti tepat-tepat. Kalau misalnya pada subuh pukul 6 tu tepat-tepat pukul 6. Memang banyak tepat-tepat. Tapi kadang-kadang lewat sikit, kadang-kadang awal sikit. Takkan dalam setahun tak ada sekali hok lewat seminit. Takkan dalam setahun tak ada sekali hok lewat 2 minit. Ada. Hak yang lewat 2 minit ada. Hak tu banyak. Cuma hak yang lebih jarang-jarang lagi hak awal. Awal jarang-jarang lah. Kalau awal subuh tu tak apa, main awal garik gak selok nganga sebagaimana hak yang pernah berlaku tahun lepas tahun ni dah masuk lagi tahun baru ni, puasa lah ni tahun ni lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira tahun lepas lah, kalau kira kan ni kira tahun baru dah. Biarlah tak apalah. Maksudnya kita nak masuk puasa tahun ni lagi. Puasa hak yang tahun lepas. Jadi ada hak yang bang awal. Jadi orang buka lalas sekali sedar rupanya bang awal. Okey, itu jadi bermasalah lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda hak yang kita nak simpulkan di sini, apa hak yang kita nak sebut di sini adalah apabila kita dengar laungan azan yang menandakan masuk waktu subuh, maka ketika kita tengah bersahur mesti kita kena letakkan makanan tersebut. Tidak boleh lagi kita makan, bahkan apa yang ada dalam mulut kita mesti kita kena kehet. Jangan kita makan. Baik. Ada orang yang kata boleh lagi kita berhabis makanan kalau kita dengar laungan azan, maka jawapan dia sebagaimana hak yang hamba jawab tadi. Sebagaimana hak yang hamba sebut tadi. Baik, yang pertama hadis yang dijadikan sandaran hadis bermasalah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Manakala pandangan yang kedua mengatakan hadis itu tidak bermasalah, tapi hadis itu mesti kena samakan dengan hadis-hadis yang lain supaya tidak nampak berlaku percanggahan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ni adalah rukun yang kedua, mesti kita kena menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Kita dalam ibadat puasa ni dipanggil, kita ada syarat wajib puasa. Maksud syarat wajib puasa adalah apabila orang ni cukup syarat wajib puasa, maka wajib dia berpuasa. Adapun orang yang tidak cukup syarat wajib puasa, maka tidak wajib dia berpuasa. Syarat wajib puasa yang pertamanya adalah Islam. Orang kafir tapi syarat kafir asli, bukan kafir murtad. Kita kafir ada 2. Yang pertama kafir asli, kafir hak start daripada asal lagi. Yang keduanya kafir murtad, wal iyad billah. Dia pada asalnya orang Islam, tetapi dia keluar daripada agama Islam. Hak tu kafir murtad. Kita cerita kafir murtad, kita nak kafir asli. Sebab kafir murtad dia sama dengan orang Islam. Sebagaimana orang Islam wajib berpuasa, juga kafir murtad wajib puasa. Kalau dia puasa tidak sah, bahkan dia kena memeluk Islam. Apabila dia memeluk Islam, wajib dia kena qada balik puasa-puasa yang ditinggalkan di zaman murtad dia. Itu kafir murtad, wal iyad billah. Hak yang kita nak cerita adalah kafir asli. Sebagaimana kafir kebanyakan Cina di tempat kita ataupun India di tempat kita,
yang bukan orang Islam, mereka tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa secara tunai, tidak juga wajib berpuasa secara qada. Dengan maksudnya, kalau dia masih lagi kafir, masuk bulan Ramadan, tak wajib dia puasa. Tidak wajib dia menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Nanti apabila akan datang dia memeluk Islam, tidak wajib dia qada puasa yang dia tidak berpuasa di ketika zaman kafir dia. Itu maksud tidak wajib dia tunaikan puasa, tidak wajib dia berpuasa secara tunai, dan tidak wajib dia berpuasa secara qada. Okey, sebab syarat wajib yang pertama adalah Islam. Yang keduanya adalah mesti kena berakal. Manakala orang gila, tidak wajib dia berpuasa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa secara tunai, dan tidak wajib juga secara qada. Dengan maksud dia walaupun dia orang Islam, kerana dia dilahirkan daripada keluarga Islam, tapi dia gila, maka masuk bulan Ramadan tidak wajib dia berpuasa. Apabila dia sembuh daripada gila, tidak wajib juga dia qada puasa hak yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi kena ingat, gila hak yang kata tidak wajib berpuasa adalah gila hak yang bukan kecuaian dia. Tetapi kalau gila terjadi kerana kecuaian dia, punca daripada gila saat itu kerana dia mengambil benda yang diharamkan. Dia makan pek kuda sebagai contoh, dia ambil bahan pek kuda sampai ke gila, syok waya, bahan gang kuat sangat sampai ke syok waya, maka ketika tu gila tersebut tidak dimaafkan, tidak diberi keungsuran. Apabila disembuh daripada gila itu, wajib dia kena qada balik puasa hak yang dia tidak berpuasa di zaman gila. Okey, itu kita kena bezakan di antara gila yang terjadi bukan kerana kecuaian dia, dan gila hak yang terjadi kerana kecuaian dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dua. Dalam masalah gila ni, gila maksudnya tidak ada akal. Ada sebahagian daripada orang tua di tempat kita, dia ni nyanyuk. Dia nyanyuk. Orang muda lain, nyanyuk orang tua lain. Walaupun kita perkataan nyanyuk belaka kita guna. Kadang-kadang kita balik rumah, kita tengok lipas kita warna biru, balik tak pakai lipas warna merah. Allah, kita kata nyanyuk aku ni, bahan lipas orang pun dah. Okey, nyanyuk orang tu muda gitu, bukan nyanyuk macam gila gitu dah. Tu dia tidak berubah hukum. Ni orang tua, orang umur 80 nyanyuk, mai tahid lah apa semua sekali, adakah wajib dia puasa ataupun tidak? Baik, ni di antara soalan hak yang banyak diajukan, kerana ada sebahagian daripada ahli jemaah yang mana mak dia di rumah, ayah di rumah, hak yang dijaga, hak dia nak bangun saat itu melalui fasal tersebut, maksudnya mari nyanyuk. Baik, dia wajib tak puasa? Mak dia, ayah dia hak yang umur 80, 90, hak yang macam kita cerita main taik sendiri apa semua sekali, lama taik di dinding. Baik, jawapannya adalah kalau dia tengok mak dia saat itu macam orang hak yang tidak warah dah, maka tak wajib mak dia berpuasa. Tapi ada juga jenis orang hak yang pesen dia on off, maksudnya teka hari molek, hari tak molek, tak molek. Okey, jawapan dia teka hari molek wajib dia kena puasa, teka hari tak molek tak wajib dia puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kedua. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiganya, syarat wajib puasa yang ketiga adalah balik. Maksudnya kanak-kanak tidak wajib puasa, hanya orang balik saja wajib puasa. Dan kita nak tahu mana balik ke tak? Balik dia ada alamat dia, dia ada tanda dia. Yang pertamanya adalah cukup umur 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Start daripada dia dilahirkan oleh mak dia sampai ke sekarang ni cukup 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam, masuk dah tahun yang ke-16, maka dia kira balik dengan umur. Orang lelaki sama, orang puang sama dalam masalah ni. Yang keduanya adalah keluar mani, sama ada orang lelaki ataupun orang puang. Yang ketiganya adalah keluar haid bagi perempuan. Okey, itu 3 alamat tanda seorang itu balik. Baik, syarat wajib puasa yang ketiga adalah balik. Jadi bermakna kanak-kanak dah wajib puasa. Kanak-kanak dah wajib puasa. Sama ada kanak-kanak saat itu mayit ke tak mayit ke tak kira. Budak hak tak mayit lagi tak wajib puasa. Umur anak kita umur 2 tahun setengah, umur setahun, umur 3 tahun tak mayit lagi, tak wajib puasa. Anak kita umur 10 tahun mayit dah, tapi tak balik lagi, tak wajib puasa. Kerana syarat wajib yang ketiganya adalah balik. Tapi walaupun kanak-kanak hak yang kanak-kanak tak wajib puasa, tetapi diwajibkan kepada ayah suruh anak berpuasa ketika anak berusia 7 tahun, masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam, tapi dengan tambah lagi 2 syarat, iaitu mesti kanak-kanak itu mayit dan mampu untuk berpuasa. Maksudnya kanak-kanak yang tidak balik, kalau cukup 3 syarat ni, wajib kepada ibu bapa suruh dia puasa. Kalau ibu bapa tak suruh dia puasa,
maka ibu bapa hak yang berdosa. Walaupun pak dia puasa, mak dia puasa, kawin tak tinggal mak dia, tadarus Quran tak tinggal, tapi anak di rumah dia tak suruh puasa, maka ibu bapa berdosa kerana tak suruh. Ibu bapa dosa kerana tak suruh anak berpuasa. Tapi kewajipan ibu bapa suruh anak berpuasa apabila cukup 3 syarat. Syarat yang pertama, budak sana itu berusia 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Start daripada dilahirkan sehingga sekarang ni umur dia 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dah. Cukup dah, sempurna dah 7 tahun. Tapi tahun Islam kira tahun Islam. Baik. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena mayit. Kalau budak tu umur dia 9 tahun dak mayit lagi, dah wajib ibu bapa suruh puasa kerana budak yang dak mayit dak sah puasa. Budak tu umur 5 tahun mayit dah, dak wajib juga pak dia suruh dia puasa kerana benda kerana dak cukup 7 tahun. Syarat yang pertama mesti 7 tahun, syarat yang kedua mesti mayit. Syarat yang ketiga adalah mesti mampu untuk berpuasa. Mesti mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib ibu bapa suruh. Okey, masalah perkataan mampu ni perlu diperjelaskan. Kerana ada sebahagian daripada masyarakat kita kadang-kadang hok dengar siang malam tapi tak faham lagi maksud mampu. Baik, maksud mampu di sini bukanlah maksudnya tidak lapar dan tidak dahaga, bukan maksud begitu. Jadi kalau anak saat itu lapar, anak tu dahaga terus, tak apalah, bukalah kalau lapar kok, kalau dahaga kok. Sebab dak aurat tu, dak mampu tu. Tak, bukan. Dia mampu ni bukanlah maksud tidak lapar dan tidak dahaga, bukan begitu. Kalau maksud mampu ni adalah tidak lapar dan tidak dahaga, kita orang tua pun tak mampu. Kita orang tua pun tak mampu. Sebab kita puasa, kita lapar, kita dahaga. Kita kadang-kadang dak adang dak sampai pukul 12, lapar dah, pukul 10 lapar dah. Pukul 10 kelak-kelak dah dahaga. Tambah-tambah hamba kadang-kadang bulan puasa orang suat daurah. Buat daurah ni maksud dia daurah pengajian start daripada pagi. Hamba kena cakap tak berhenti. Sampai tengah hari berhenti sekejap, zuhur, pas zuhur bahang pula. Allah keluk-kelak rasa dahaga. Kalau kira, memang dahaga sungguh kita. Perut lagi dah kadang-kadang dah nak sahur, perut lagi lapar, dahaga lagi. Dia sebenarnya ukuran mampu ataupun tidak ni bukanlah dia ni dak lapar dak dahaga mampulah, kalau lapar dahaga dak mampulah. Bukan begitu ukuran dia. Sebab itulah kita ingat anak kita umur 10 tahun ke 9 tahun kalau balik di rumah, mak lapar mak, ayah lapar, ayah dahaga, ayah nak buka lah. Tak boleh kita suruh buka kalau sekiranya dia mampu. Sebab lapar dahaga tu perkara biasa dalam kita berpuasa. Kita orang tua pun lapar, kita pun orang tua pun dahaga. Mak sebenarnya kena cover ke anak tu. Mu lapar puasa, mu dahaga, mak pun lapar, mak pun dahaga. Dia perkata ataupun dia cover lapar dahaga tu tidak boleh lagi kita suruh dia berbuka. Sebab tak semesti orang tu lapar, orang tu dahaga, dia tidak mampu untuk berpuasa. Tu kita kena penting, kita kena faham masalah ni supaya kita tidak tersilap dalam melaksanakan tanggungjawab kita untuk suruh anak kita berpuasa. Anak khabar lapar sikit, dahaga sikit, suruh buka lalu dah, tu salah. Tak boleh gitu. Kita kena ukur. Mu lapar ni dahaga sebab dia ke memang dak agak sungguh dah, memang dak mampu sungguh dah. Kena tengok. Kita kena pandai buat penilaian. Jangan hanya dengar lapar dahaga tu suruh buka lalu, tu salah. Sebab memang orang puasa lapar, orang puasa dahaga. Mana ada orang puasa dak lapar, orang puasa dak dahaga. Melainkan kalau kita lepas kita niat malam tu, subuh dak bangun kat garik, memang dak rasa lapar, dak dahaga, dak rasa dahaga sungguh. Kalau begitu. Jadi kita sahur, niat, lepas daripada tu tidur, dak bangun-bangun. Bangun tu kat garik, memang dak rasa sungguh lapar dahaga. Memang dak rasa sungguh dah hamba penuh lah. Masa duk Mekah buat gitu. Tapi bukan dak sembahyang subuh. Jadi kita dia musim di Mekah masa begitu dia puasa musim panas. Ini musim panas lagi. Di musim panas ni dia siang hari jadi panjang. Siang hari jadi panjang. Malam sekejap aje. Jadi kita lepas daripada malam kita dah tidur dah. Lepas tu lepas daripada subuh kita sahur, lepas daripada subuh jadi kita dah lagi lapar dan dahaga. Kita mula tidur. Baik, bangun-bangun tu pas zuhur. Bangun-bangun lepas daripada zuhur, kadang-kadang pukul 3 baru bangun. Baik. Jadi lepas daripada tu kita pun bangun, kita pun siap dah makanan apa semua sekali nak buka. Lepas tu sembahyang asar, lepas daripada sembahyang asar masuk garik. Jadi dah nak rasa mana lah lapar dahaga. Walaupun kita duduk musim panas, walaupun lama kita puasa sebab kita tidur. Macam yang kita contoh saat ni kalau lepas daripada subuh tidur lalu bangun-bangun kat garik tu,
Memang tak rasa sungguh lapar dahaga. Tapi kalau kita kerja macam biasa apa semua sekali melalui bawah panas, memang tak boleh nak elok dah daripada lapar dan dahaga. Tu penting kita kena tahu supaya kita buat benda yang diwajibkan kepada kita bertepatan dengan tuntutan syarak. Jadi bukanlah bermaksud anak kita kata lapar dahaga saat itu, kita tak boleh makan ke dia, bukan maksud lagu tu. Bahkan kita kena tengok dulu, kita buat penilaian dulu bagaimana. Tengok mung ni segar lagi tengok muka segar lagi, kita pandai tengok kan. Kalau dia kabur lapar dahaga nampak pucat lain dah, baru makan tu. Jadi kita sendiri buat penilaian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang ketiganya adalah mesti kena balik. Okey, ni syarat wajib puasa. Yang keempat adalah mesti kena suci daripada haid dan nifas. Manakala perempuan yang haid dan perempuan yang nifas tidak wajib puasa secara tunai, tapi wajib puasa secara qada. Maksud dia tidak wajib puasa secara tunai, maksudnya kalau masuk bulan Ramadan dia datang haid, datang nifas, maka tidak wajib dia puasa pada bulan tersebut. Nanti habis Ramadan wajib dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan kerana haid dan nifas dia. Okey, itu maksud perempuan yang haid dan perempuan yang nifas tidak wajib puasa Ramadan secara tunai, tapi wajib puasa secara qada. Okey, itu kita kena faham. Baik. Yang berapa dah? Yang keempat. Yang kelimanya adalah mesti kena bermukim. Maksudnya kalau orang tu tidak bermukim, orang tu bermusafir, maka tidak wajib dia berpuasa. Orang yang bermusafir tidak wajib dia berpuasa. Orang yang bermusafir boleh dia pilih di antara untuk dia berbuka ataupun dia nak puasa. Tak ada masalah, boleh. Tidak wajib dia berpuasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang benda sakit di kalangan kamu dan orang yang bermusafir, apabila dia berbuka maka wajib dia kena qada pada hari-hari yang lain. Jadi antara syarat wajib puasa adalah mesti kena duduk kapur. Kalau orang tu bermusafir maka tak ada masalah, tidak wajib dia berpuasa pada ketika itu. Tapi kita kena ingat, syarat boleh kita berbuka ketika kita bermusafir adalah kita mesti bermusafir bermula daripada keluar fajar. Tapi kalau kita bermusafir setelah daripada keluar fajar, puasa untuk hari itu mesti kita kena puasa. Tidak boleh kita berbuka. Okey, buat contoh untuk kita faham masalah ni. Katakanlah 2 Ramadan kita nak bermusafir ke mana? Okey, ke mana? Ke Shah Alam sebagai contoh. Kita nak tolak daripada rumah pukul apa? Kita nak tolak daripada rumah pukul 10 pagi. Jadi kalau kita nak tolak daripada rumah pukul 10 pagi, untuk hari tu tak boleh kita berbuka. Sebab benda? Sebab kita bukan bermusafir bermula pada awal siang hari. Itu kita kena ingat. Jangan kita berbuka untuk hari itu. Sampai ke Shah Alam, esok kita berada pada Shah Alam lagi. Okey, untuk esok saat itu boleh kita berbuka, boleh kita tidak berpuasa. Sebab kita telah bermusafir bermula pada awal siang hari lagi. Maksudnya apabila keluar fajar kita telah bermusafir. Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu bagi orang yang ingin berbuka ketika dia bermusafir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelimanya syarat wajib puasa adalah sihat, tidak sakit. Tapi sakit yang kata menggugurkan kewajipan puasa adalah sakit-sakit yang tertentulah, bukan semua jenis sakit. Sakit yang pertamanya adalah kalau dia puasa menyebabkan akan bertambah sakit dia, ataupun kalau dia berpuasa akan menyebabkan lambat baik, ataupun kalau dia berpuasa akan menyebabkan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Kalau dia berpuasa menyebabkan akan mati, kalau dia berpuasa akan menyebabkan akan hilang manfaat anggota dia, maka hak tu boleh dia buka. Tapi kalau sakit-sakit sikit, tu bahasa dia dah. Semua hidung sikit, tu biasa dia dah. Sakit telinga sikit, tu bahasa dia dah. Tu tak boleh. Dia nak buka, wajib dia kena berpuasa. Baik, dan antara syarat wajib puasa lagi, last sekali adalah mampu untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang tua, maka ketika itu tidak wajib dia berpuasa. Okey, itu syarat wajib puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa dia lain daripada syarat wajib. Syarat sah puasa adalah orang yang cukup syarat ni maka sah dia puasa. Orang yang tidak cukup syarat ni maka tidak sah dia puasa. Okey, itu syarat sah puasa. Berbeza dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa kalau orang tu tak cukup syarat ni, orang tu cukup syarat ni wajib dia puasa, kalau tak cukup syarat ni tak wajib dia berpuasa. Baik, syarat sah puasa yang pertamanya Islam.
Orang kafir tidak sah puasa. Orang kafir tidak sah puasa. Ada ke orang kafir puasa? Okey, katakanlah orang Cina di tempat kita yang hidup dalam masyarakat Melayu, masuk bulan Ramadan orang Melayu puasa, dia puasa juga. Okey, tak sah puasa dia. Sebab dia orang kafir. Mesti puasa saat itu dilakukan oleh orang Islam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, orang tu orang Islam, tengah-tengah dia puasa tiba-tiba murtad. Wal iyad billah. Tiba-tiba lepas daripada itu dia bertaubat balik. Dah 10 minit dia murtad, dia taubat balik, maka puasa dia pada hari itu batal. Wajib kena qada balik setelah daripada Ramadan. Sebab antara syarat sah puasa mesti kena Islam. Yang keduanya berakal. Orang gila tidak sah puasa dia. Orang gila tidak sah puasa dia. Walaupun gila sekejap pada siang hari Ramadan. Sekejap aja tengah hari Ramadan saat itu dia pesan dia ada jenis penyakit gila. Ada kan orang gila on off kan? Orang jenis penyakit gila. Jadi tekan molek, tekan tak molek. Jadi tengah-tengah dia puasa bulan Ramadan saat itu duduk sebetul lajang bogeng. Sebagai contoh gila sekejap. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Tempoh 10 minit je. Lepas daripada itu disiuman balik. Maka untuk puasa pada hari tersebut tidak sah. Untuk puasa pada hari tersebut tidak sah. Berbeza dengan orang pesang. Orang pesang. Okey, kita kalau gila walaupun sekejap tidak sah puasa. Tidur sepanjang siang hari sah puasa. Tadi kita cerita dah. Tidur sepanjang siang hari sah puasa dengan syarat dia saat ni tu berniat pada malam hari. Dah yang dia dak semayang tu, bab semayang nombor 2. Kita berbincang bab semayang. Bab semayang nombor 2. Jadi dia saat ni tu start daripada masuk je sebelum daripada subuh sampai ke kak garik dia tidur. Tapi malam tadi dia niat, okey sah puasa dia. Okey, kalau gila walaupun sekejap batal puasa. Kalau tidur sepanjang siang hari sah puasa. Tinggal lagi masalah pengsang, masalah pitam pada siang hari Ramadan. Adakah menyebabkan puasa dia tidak sah ataupun bagaimana? Kata ulama, pitam ataupun pengsang sepanjang siang hari, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari di pengsang, tak sedar-sedar, maka dia mengambil hukum seperti gila. Maksudnya tidak sah puasa dia. Tetapi kalau dia sedar walaupun sekejap dia sedar. Contoh kita kata pada malam tu masa sahur saat itu, okey, dia makan sahur, dia niat untuk puasa. Tiba-tiba bahang timun Cina dengan madu. Contoh. Hanya pesang terus situ. Kalau pesang terus situ. Baik, dia niat Jadi, siapa ke kat garik, tengah hari dia sedar sekejap, lepas tu pesang balik. Sedar sekejap, pesang balik. Lepas tu siapa ke lepas garik, baru sedar balik. Maka puasa untuk hari tu sah. Kerana dia sedar sekejap pada satu juzuk daripada siang hari. Okey, masalah pengsang ni kita kena tengok. Kalau pengsang start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, tak sedar-sedar langsung, maka tak sah puasa dia. Tapi kalau sedar sekejap, maka sah puasa dia. Apatah lagi kalau pengsang sekejap. Dia puasa tengah-tengah puasa, gelap mata. Gelap mata rebah kejap. 5 minit je, lepas tu sedar balik. Okey, puasa dia sah. Jangan dimakan lah, jangan diminum dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertamanya Islam. Yang keduanya berakal. Yang ketiganya adalah mayyiz ataupun tamyiz. Kanak-kanak yang tidak memayyiz tak sah puasa dia. Dia syarat sah tidak semesti balik. Maksudnya kanak-kanak yang tidak balik, kalau dia mayyiz puasa dia sah. Baik, berbeza dengan syarat wajib. Okey, berapa dah? 3. Yang keempatnya adalah mesti kena suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, haram dia berpuasa, bahkan puasa dia tidak sah. Tekah-tekah dia puasa, tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba keluar darah haid, tiba-tiba keluar darah nifas, maka batal puasa dia pada hari tersebut. Wajib dia kena qada balik. Walaupun darah keluar saat itu hanya berbaki beberapa minit lagi untuk masuk waktu berbuka, tetap batal puasa dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, itu syarat sah puasa. Yang pertama mesti kena Islam. Yang keduanya mesti kena berakal. Yang ketiga mesti kena tamyiz. Yang keempat mesti kena suci daripada haid dan nifas. Yang kelimanya mesti dia kena meninggal perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, kalau perbincangan dia malam ni kita tidak sempatlah untuk kita bincang. Jadi perkara yang membatalkan puasa secara kasarnya ada 4. Yang pertamanya adalah makan dengan sengaja. Yang kedua minum dengan sengaja. Yang ketiganya adalah jima' dengan sengaja. Yang keempatnya adalah muntah dengan sengaja. Okey, ni secara asas.
perkara yang membatalkan puasa yang wajib dijauhi oleh orang yang berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu hak yang kita bincang, hak yang kita sebut saat itu secara ringkas berkenaan dengan pelaksanaan ibadat puasa. Dan hak yang selagi, hak yang penting, hak yang lebih penting dalam kita melaksanakan ibadat puasa adalah kita kena perbaiki niat kita semata-mata kerana Allah, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melakukan ibadat puasa sebagaimana yang dituntut oleh agama, sebagaimana hak yang kita bincang saat ni, kita buat benda hak yang rukun-rukun dia, menjauhi perkara yang membatalkan puasa, selagi adalah kita kena perbaiki hati kita, kena berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cukup dua syarat tersebut, insya-Allah ibadat puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita nak pergi kepada sesi soal jawab. Jadi kalau ada soalan banyak, tak apa kita jawab panjang pun tak apa, pukul 10 pun tak apa, kita berhenti malam ni. Tak apa, hamba mari jarang-jarang, tak apa tau. Buka ruang kali ke apa pukul 10 malam ni untuk jawab soalan kalau ada lah. Kalau ada. Kalau tak ada kita berhenti awal, tak apa. Baik, jadi kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak nak tanya benda? Sebagaimana hak yang kita khabar tadi, masalah orang nyanyuk hak yang kadang-kadang nyanyuk, kadang-kadang dok. Okey, tekah dok nyanyuk suruh dia puasa. Okey, tekah dok nyanyuk suruh dia puasa. Okey, sekarang ni contoh kita buat contoh. Masa yang pertama tengah malam. Esok siang hari kan, masa waktu niat. Masa tu dia nyanyuk dok. Okey, dok nyanyuk. Okey, suruh dia berniat. Okey, suruh dia berniat. Esok kan kita tak tahu dia nyanyuk ke tak esok kan. Jadi sekarang ni kita mewajibkan kepada dia melakukan ibadat puasa melihat kepada keadaan dia di waktu itu. Pas ni kita tak tahu dia nyanyuk ke tak. Okey, kita suruh buat dulu. Okey, nampak kan? Suruh buat dulu. Tiba-tiba dia nyanyuk. Okey, tak ada masalah lah. Puasa dia baik selesai. Sebab apabila nyanyuk dihukumkan dia seperti orang gila. Jadi puasa dia batal untuk hari tersebut. Kalau dia seperti orang gila dah, nyanyuk hak yang hilang akal tu macam orang gila, puasa dia tidak sah pada hari tersebut, lepas tu tidak wajib dia qada balik. Akan kita cerita dah kan. Jadi kalau malang tu memang nyanyuk, okey tak apa, nak buat apa dia. Masa waktu niat saat ni tu dia dah sedar benda macam orang gila, okey tak wajib lah dia. Masa waktu niat saat ni tu dia sedar, okey suruh dia berniat. Baik, pada baik esok kan, lepas daripada subuh masih lagi dia sedar, mesti dia kena berpuasa. Maka kita suruh bagaimana keadaan dia ketika itu. Okey, nampak kan? Baik. Sebenarnya hak yang besar lagi adalah kita kena pesan kepada dia. Sebab kita dah kena kita lah nyanyuk ni, kena pesan kepada dia. Dia senjata orang beriman adalah doa. Senjata orang beriman adalah doa. Antara doa yang mustajab adalah kita berdoa kepada Allah dengan kita bertawassul amalan kebaikan yang kita buat. Okey, boleh faham? Kita bertawassul kepada Allah dengan amalan kebaikan yang kita buat. Jadi khabar mak niat puasa. Lepas tu mak minta dengan Allah, ya Allah, dengan ibadat puasa yang aku buat kerana-Mu ya Allah, memberi kekuatan kepada aku untuk menyempurnakan ibadat puasa ini tanpa sebarang gangguan. Okey, boleh faham? Antara doa yang mustajab adalah kita berdoa kepada Allah dengan kita bertawassul kebaikan yang kita buat. Dia berdoa dengan bertawassul amalan kebaikan. Hak ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Hak ni adalah disyariatkan, dituntut oleh syarak. Berpandukan kepada hadis Rasulullah yang Rasul menceritakan 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Ingat biasa dengarkan hadis tu kan? 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Yang mana satu batu yang besar yang menutupi pintu permukaan gua. Sehingga kan dicakap, dia kata tak ada hak yang dapat menyelamatkan kita melainkan kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Hak ni berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mempunyai sepupu aku hak yang comel apa semua sekali. Lepas tu dia pada hari tu dia mari jumpa dengan aku, dia nak duit daripada aku, minta bantuan. Lepas tu maka aku minta daripada dia, kalau mu nak suruh boleh, tapi mu kena berzina dengan aku. Dipendekkan cerita, akhirnya tak jadi berzina kepada dia, aku tinggal, aku dah ambil pun pitih kepada dia. Aku buat perkara tersebut kerana-Mu ya Allah. Maka akhirnya buka pintu buat. Jadi
Itu sebenarnya yang lebih besar lagi. Okey, jelas wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, hari pertama bulan Ramadan kita niat sebulan. Jawapannya boleh ke tak? Jawapannya boleh. Boleh kita berniat sebulan untuk pada hari pertama sepanjang Ramadan. Maksudnya untuk puasa sepanjang Ramadan kita niat sekali je. Boleh. Namun sebaik-baiknya adalah kita niat sebulan, dalam masa yang sama setiap malam kita niat juga. Okey, kita niat sebulan, setiap malam kita niat juga. Andai kata ada mana-mana malam kita terlupa niat, maka memada puasa kita pada hari tersebut kerana kita telah niat sebulan. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia. Dia pandangan yang mengatakan niat sebulan ni memada adalah dalam mazhab Maliki. Tapi kena ingat mazhab Maliki ni bukan mewajibkan niat sebulan, bukan. Mazhab Maliki dikata wakafat niyatun lima yajibut tatabu'. Memada satu niat bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Okey, begitu dalam mazhab Maliki. Dia kata memadai. Maka dalam syarah kitab dia kata ni, perkataan kafat kita dapat faham bahawasanya hak yang paling afdal adalah niat untuk setiap hari dalam mazhab Maliki. Cuma kalau nak niat sekali untuk sebulan memadai. Tapi kena ingat, memadai niat sebulan bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Jadi bermakna kalaulah sekiranya berlaku perkara yang memutuskan tatabuk puasa kita, memutuskan berterusan puasa kita, maka tidak memadai dah niat sebulan tersebut. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, ni sebagai contoh, seorang perempuan pada awal Ramadan dia niat puasa sebulan. Tiba-tiba tengah Ramadan datang haid. Jadi apabila datang haid boleh tak puasa? Tak boleh. Jadi bermakna putus dah berturutan tu, berterusan tu. Nanti apabila suci daripada haid mesti dikena niat semula. Tidak memada niat hak yang pertama. Sebab dalam mazhab Maliki dikata memada satu niat bagi puasa yang diwajibkan secara berterusan. Sama juga kita puasa pada bulan Ramadan, kita puasa, bukan kita tak puasa. Tapi tengah Ramadan kita bermusafir. Apabila kita bermusafir wajib tak kita puasa? Tidak wajib. Maka di situ putus dah tatabu' walaupun kita memilih untuk berpuasa. Okey, ni dalam mazhab Maliki. Jadi lepas daripada balik bermusafir mesti kita kena niat semula dalam mazhab Maliki. Ni kita faham. Jangan kita faham boleh saja, bukan kita kena faham pula apakah syarat-syarat yang ditetapkan dalam mazhab Maliki bagi orang yang ingin berniat puasa sebulan. Okey, jelas. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, ada syarat-syarat bermusafir yang boleh kita berbuka puasa, ada syarat dia. Syarat dia yang pertama adalah permusafiran yang jauh. Cukup 2 marhalah ke atas. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah permusafiran yang harus, bukan permusafiran untuk melakukan maksiat. 2. Yang ketiganya adalah kita keluar daripada rumah saat itu mesti sebelum daripada keluar fajar, ataupun cakap lebih mudah adalah bermula daripada awal siang hari kita telah bermusafir. Okey, itu cakap lebih mudah. Okey, cukup 3 syarat ni, maka barulah boleh kita berbuka ketika kita bermusafir. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, kalau kita kata tadi Amba kata umur 15 tahun benda cukup umur, bukan mayit, cukup umur. Jadi 15 tahun cukup umur. Dan kalau orang puang tu mari hit umur 12 tahun, okey, cukup umur dah lah. Sebab tadi kita cerita benda alamat tanda seorang tu cukup umur balik 3. Yang pertama keluar mani, yang kedua datang haid, yang ketiga cukup umur 15 tahun. Jadi cukup 15 tahun ni adalah salah satu daripada tanda balik. Tapi bukan itu satu-satu tanda balik. Jadi kalau budak tu dah cukup 15 lagi, tiba-tiba keluar dah mani, umur 9 tahun keluar mani dah. Nak budak-budak leni. Allah, budak-budak leni, oh jangan main. Boleh lawan dengan orang tua. Budak-budak leni setengah-setengah budak dah. Segelintir budak pandai belaka dah ni duk lah hesek
Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tak percaya tanya cikgu sekolah ha? Cikgu disiplin. Baik. Tanya Ustaz Ani. Budak-budak umur 9 tahun, 10 tahun pandai dah lah ni. Ni sebab itulah budak kita kena pantau ni main dia ni. Baik. Tu gak mudah 9 tahun setengah keluar mani dah. Toki dia dulu umur 14 tahun mandi lanjang pergi sungai. Kau kan tua-tua dulu kan. Umur 14 tahun, 13 tahun mandi lanjang pergi popok dia sungai. Mai boleh ke cucu umur 9 tahun balik dah. Sungguh lah ni zaman kita dah ni Okey, walaupun dah cukup 15 tahun tu bik mani dah umur 9 tahun balik ia bukan tanda balik ni 15 tahun saja, tanda balik salah satu daripada 3 tadi. Wallahu a'lam. Okey, ada kisah lain? Tak ada, kita berhenti ya. Tak ada. Tak ada lah. Takut pergi 10 ke 10. Okey, jadi tak ada, kita berhenti sini dah untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.